Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi boleh bersama dengan saya. Kita sambung kuliah kita berkaitan dengan ilmu miras atau ilmu faraid. Yang mana kalau kita lihat pada slide yang saya sediakan itu, seolah-olah 20 hari bulan Mac 2021. Maksudnya 2 minggu sebelum ini. Oleh kerana 2 minggu sebelum ni kita habiskan kuliah yang sebelum itu, jadi yang ini baru kita sambung balik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelum ini, 2 minggu sebelum ini kita dah selesai kita pelajari bersama, iaitu berkaitan dengan ta'rif ilmu miras, kemudian rukun miras, kemudian sebab yang melayakkan seseorang ataupun waris itu mendapat harta pusaka. Kemudian pada kali ini kita sambung balik berkaitan dengan perkara-perkara asas dalam ilmu faraid atau fiqh miras ini. Yang seterusnya pada malam ini insya-Allah kita sambung berkaitan dengan syurutul irsi, iaitu syarat-syarat pewarisan. Ada setengah kitab menulis syarat ini 3. Ada setengah kitab menulis 4. Benda yang sama tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang 3 dan 4 itu ia gabung sekali. Itu jadi 3 tu. Jadi saya pisahkan atau pecahkan kepada 4 supaya kita mudah untuk mengingatinya. Yang pertama, syurutul irsi atau syarat yang pertama kepada pewarisan, iaitu yang pertama sekali kematian pewaris. Maksudnya pewaris ataupun si mati itu telah dikenal pasti, telah disahkan dia mati, ataupun telah diputuskan oleh pihak mahkamah bahawa dia dah dianggap mati. Ada 2 keadaan. Jadi sebelum harta pusaka dibahagikan, mesti kenal pasti atau sahkan kematian si mati. Yes? Yang mana dia meninggalkan harta itu betul-betul ke dia mati, atau hanya setakat koma, atau hanya setakat apa ni orang panggil belum lagi disahkan oleh kematiannya. Jadi biar ada buktilah dia mati ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Maksudnya biar adalah bukti atau permit pengkebumian, laporan daripada apa ni balai polis dan sebagainya, dan disahkan oleh doktor pakar. Okey, oleh doktor yang mengesahkan kematiannya. Kemudian berlaku juga di kalangan yang mana orang yang hilang, tak jumpa-jumpa, mana pergi pun tak tahu, tak dengar khabar berita, tak diketahui hidup atau matinya, maka sampai masanya mahkamah boleh buat keputusan mengenai kematiannya. Apabila keputusan itu dikeluarkan, harta yang ditinggalkannya boleh dibahagikan kepada waris-waris yang ada ketika perintah itu dibuat atau keputusan itu dibuat. Nanti saya ada satu soalan daripada rakan kita, yang pendengar kita yang 2 minggu lepas, saya akan jawab nanti berkaitan dengan yang mana orang hilang ini apabila dia diputuskan mati, satu ketika dia balik-balik. Apa keadaan, apa kedudukan harta? Ada satu soalan. Jadi saya ulas nanti di ujung nanti insya-Allah, ada masanya saya akan ulas balik. Cuma secara umumnya syarat yang pertama mesti berlaku kematian. Okey. Yang kedua, syarat yang kedua iaitu kewujudan waris. Wujudul waris. Makna wujud di sini adalah hidup. Waris berkenaan hidup. Walaupun sekejap atau seketika je dia hidup selepas berlakunya kematian si mati atau pewaris.
Contoh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Contoh, ayah meninggal pukul 4. Anaknya meninggal pukul 5. Sejam jarak masa. Kebumi sekali. Nah, contohnya lah. Kita tak lihat kepada pengkebumian itu bila, dihantar ke kuburan itu bila, tetapi kita lihat bilakah kematian berlaku. Ayah mati pukul 4, anaknya mati pukul 5. Anak yang meninggal pukul 5 itu layak mendapat harta pusaka bapanya yang meninggal pukul 4. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan bertanya, nak beri ke siapa hartanya? Dia pun dah mati juga. Bukan begitu tuan-tuan dan puan-puan ya. Beri kepada waris-waris anak itu. Kalau anak itu dah kahwin, isterinya layak. Bahagian anak itu. Kalau anak itu ada anak pula, yakni cucu kepada si mati yang pukul 4 tadi, cucunya dapat sebagai anak kepada si mati kedua. Bahagian yang ditinggalkan oleh si mati kedua. Di sinilah timbulnya perbahasan ulama atau cara pengiraan orang panggil kes munasakhah. Kematian berlapis. Okey, kematian berlapis. Selagi mana kita boleh kenal pasti siapa yang hidup dahulu, siapa yang mati dahulu dan yang mati kemudian di kalangan mereka yang ada hubungan saling mewarisi, maka yang mati kemudian itu layak mendapat harta pusaka si mati yang terdahulu. Okey, si mati yang terdahulu. Okey, kan ada soalan daripada Syarifah Ma'ali. Tetapi nanti saya tangguh dulu soalannya, saya jawab kemudian. Okey. Jadi selagi mana kita boleh kenal pasti. Siapa yang nak kenal pasti ni doktor pakar lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita rasa nadi pun tak tahu, nadi kita nak kira pun tak reti kan. Biar doktor lah buat pengesahan siapa yang mati dahulu, siapa yang mati kemudian. Kalau sekiranya dapat dikenal pasti, dipastikan, disahkan seseorang itu mati dahulu, yang ini mati kemudian, sama ada suami mati dahulu, isteri mati kemudian. Maklumlah berlakunya aksiden, berlakunya rumah terbakar, berlakunya kecederaan masa aksiden dan sebagainya. Boleh dikenal pasti siapa yang mati dahulu, mati kemudian di kalangan dua orang ini yang saling mewarisi. Maksud saling mewarisi dia, mati A, B dapat, atau mati B, A dapat. Itu dikatakan saling mewarisi. Sama ada A itu ibu, B itu anak, A itu suami, B itu isteri, terpulang. Saling mewarisi kedua-duanya. Mati salah seorang, yang ini mati kemudian. Yang mati kemudian layak dapat pusaka selama mana atau selagi mana boleh dipastikan siapa yang hidup dahulu, siapa yang mati dahulu dan siapa yang mati kemudian. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dapat kenal pasti siapa yang mati dulu mati kemudian, ingat yang kemudian layak dapat pusaka. Cara nak bahagi itu adalah kita serah kepada waris dia, waris yang mati kemudian. Okey. Sekiranya tak boleh nak kenal pasti siapa mati dulu, A ke B, A ke B, duk bergaduh kan, A ke B kan, dul ke minah, contoh. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, tak tahu siapa mati dahulu, siapa mati kemudian, jumpa dua-dua pun dah meninggal. Maksudnya rumah terbakar contohnya. Kan jumpa dua-dua dah rentung, dah jadi mayat dah. Buk karam, tenggelam, jumpa dua-dua pun mayat dah. Kan contohnya, ia tak kira siapa jumpa dulu, siapa jumpa kemudian ya. Kalau yang lemas itu contoh, ayah jumpa pukul 10, anak jumpa pukul 11. Tak semestinya ayah yang mati kemudian anak mati dahulu atau sebaliknya, tak semestinya. Kan siapa yang perlu buat pengesahan, sebab jumpa dua-dua dah meninggal. Ayah jumpa pukul 10 meninggal, anak jumpa pukul 11 pun meninggal. Siapa meninggal dahulu ni? Tak tahu.
Maka dalam konteks ini Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan dua-dua ini tidak boleh saling mewarisi. Maksudnya harta pusaka yang ditinggal oleh ayah tadi diwarisi oleh waris-waris ayah, waris-warisnya tidak termasuk anak yang meninggal bersamanya. Harta pusaka anak diwarisi oleh waris-waris anak ini tak termasuk ayah yang meninggal bersamanya, kerana kita tidak boleh pastikan siapa yang meninggal dahulu dan siapa yang meninggal kemudian. Okey, banyak dah soalan itu. Kan. Okey. Tak apa, nanti saya tangguh soalan dulu. Okey, kemudian rukun pula, Allahu Akbar, syarat yang ketiga. Okey, syarat yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan ya, iaitu tahu status waris. Syarat yang ketiga, kita tahu status waris. Okey, status waris tu kita tahu. Okey, maksud kita tahu ini, kita boleh kenal pasti statusnya. Orang ini siapa hubungannya dengan si mati? Oh, itu isteri. Masih lagi isteri ke dia selepas mati? Ya. Bercerai ke belum? Belum. Itu maksudnya. Dia itu siapa dengan si mati? Anak lelaki. Sah tarah atau tidak? Sah. Macam-macam. Itu dikatakan kenal pasti dulu apa hubungan di antara si mati dengan waris. Kalau tak tahu yang itu, nak bahagia macam mana? Kena confirm atau jelaskan itu dulu. Biar jelas itu dulu, adakah dia itu waris, hubungannya dengan si mati. Okey? Kan yang keempat tu. Okey, saya terdahulu, itu yang keempat. Yang ketiga, tiada halangan pewarisan. Saya bertukar dua tu, tapi tak apalah, mana-mana tak semestinya ikut tertib. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga, tiada halangan pewarisan. Halangan pewarisan lebih detail nanti saya akan pergi kepada slide yang berikutnya. Saya tak hurai lagi. Tiada halangan pewarisan, maksudnya tak ada perkara yang menghalang orang itu, waris itu layak mendapat harta pusaka pewaris. Tak ada halangan kepada dia. Itu syarat dia. Lepas tu tahu hubungan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey. Okey, slide yang berikutnya. Halangan pewarisan. Okey. Halangan pewarisan. Okey. Halangan pewarisan, tuan-tuan dan puan-puan, dia panggil mawani'ul irsi. Mawani'ul irsi, halangan pewarisan. Kalau ada salah satu daripada halangan ini, waris berkenaan tak layak dapat harta pusaka. Kalau ada salah satu halangan ini kepada waris, maka tak layak dapat harta pusaka. Halangan yang pertama iaitu al-qatlu, pembunuhan. Pembunuhan. Halangan yang pertama adalah pembunuhan. Apa maksud pembunuhan ini tuan-tuan dan puan-puan ya? Maksudnya waris yang membunuh pewaris, sama ada pembunuhan itu dilakukan secara sengaja, qatlul amdi, atau seumpama sengaja, syibhul amdi, atau tidak sengaja, qatlul khata', kan? Tak sengaja, tersalah, mana-manalah tak layak dapat harta pusaka, menjadi halangan pewarisan. Apa makna halangan? Adanya salah satu ini, adanya halangan, tiadanya hukum. Tak ada halangan, barulah ada hukum. Itu belajar usul fiqh tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi ada halangan, hukum tak boleh berlaku. Jadi kalaulah sekiranya salah seorang na'udzubillah lah, saya buat contoh. Kalau sekiranya seorang ini ada 5 anak. Okey, 5 orang anak, 2 lelaki, 3 perempuan. Okey, 2 lelaki, 3 perempuan. Salah seorang anak lelaki ini yang membunuh ayahnya.
Okey, yang membunuh ayahnya, maka anak lelaki ini tidak layak mendapat harta pusaka. Dan ketika pembahagian harta pusaka si mati yakni ayahnya tadi, anak ini tidak diambil kira langsung sebagai anak. Yang menjadi anak yang layak pusaka tinggal lagi 4. Tak kira langsung. Wujuduhu kal adam, ada saja je, tak boleh diambil kira. Kalau dia anak tunggal, contoh, ini kesan supaya kita nampak. Contoh, seorang ini, okey, ada anak lelaki seorang tunggal. Tunggal. Anak inilah yang membunuhnya. Nauzubillah. Buat contoh, anak inilah yang membunuhnya. Maka meninggallah, matilah ayah berkenaan, dibunuh oleh anak tunggalnya. Isteri, yakni ibu kepada anak itu, layak mendapat 1/4, bukan 1/8. Kenapa? Kerana anak ini dianggap tidak ada, cucu pun tak ada dan sebagainya lah, anak tunggal. Dianggap si mati tidak ada anak langsung. Kalaulah si mati ada anak tapi hanya tak layak sahaja, isteri 1/8. Tetapi oleh kerana anak ini yang membunuh si mati, maka isterinya, yakni isteri si mati tadi, ibu kepada anak ini, layak dapat 1/4, bukan 1/8. Itu kesan pembunuhan. Jadi ulama semua sepakat mengatakan bahawa pembunuhan tidak layak dapat harta pusaka. Pembunuh tidak layak mendapat harta pusaka orang yang dibunuhnya. Okey, satu-satu saya pergi pelan-pelan, takut kita silap faham tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Ramai di luar di sana bertanya juga saya. Okey, dia tanya macam ini tuan. Pembunuh layak tak dapat harta pusaka? Dia bunuh siapa? Dia bunuh orang lain. Maknya meninggal kat rumah. Layak pusaka. Dia tak bolehnya pembunuh yang membunuh si mati, kemudian mati orang itu, dia tak layak dapat harta pusaka si mati, itu maksudnya. Itu sepakat ulama. Cuma ulama berbeza pendapat jenis pembunuhan yang macam mana. Dalam mazhab Syafi'i kita dan jumhur ulama mengatakan, terutamanya mazhab Syafi'i kita lah, dalam pandangan mu'tamadnya mengatakan bahawa semua jenis pembunuhan menjadi halangan pewarisan. Semua jenis pembunuhan menjadi halangan pewarisan. Jadi senang, semua jenis, tak kira sengaja ke tak sengaja ke, seumpama sengaja ke tak kira. Kan, secara langsung ke tak langsung ke tak kira, baligh ke tak baligh ke budak itu tak kira. Semuanya menjadi halangan pewarisan dalam mazhab Syafi'i kita kerana berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatil la yaris. Perkataan alif lam itu membawa maksud umum. Al-qatil la yaris. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada satu hadis lagi, laisa lil qatil syai'. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ada dua hadis ini yang ulama Syafi'i atau mazhab Syafi'i itu berbahas semua jenis pembunuhan menjadi halangan pewarisan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak mengulas pembunuhan ini saja pun dah panjang tuan-tuan dan puan-puan ya. Pembunuhan macam mana? Saya baca yang mazhab Syafi'i ya tuan-tuan dan puan-puan ya, sebagaimana menjadi arus perdana dalam konteks negara kita yang bermazhab Syafi'i, arus perdana. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa semua jenis pembunuhan boleh menghalang waris daripada mewarisi harta pusaka pewarisnya, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan hak, seperti seorang hakim menjatuhkan hukuman bunuh ke atas anaknya yang didapati bersalah kerana membunuh. Begitu juga jika pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau belum baligh, juga boleh menjadi halangan pewarisan. Ini bersesuaian dengan hadis yang saya baca tadilah. Namun demikian dalam mazhab Maliki,
mengatakan bahawa pembunuhan menjadi halangan pewarisan ialah pembunuhan secara sengaja, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung atau bersebab, dan disyaratkan pembunuh berkenaan sudah akil balik. Nak pakai mazhab Maliki lah. Saya sebut tadi mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Hambali berbezalah sedikit pandangan. Saya baca dua itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Dalam mazhab Syafi'i, semua jenis pembunuhan menjadi halangan pewarisan. Sebab apa pembunuh ini menjadi halangan pewarisan? Kerana ada suatu kaedah fiqh yang mengatakan bahawa man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanih. Man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanih. Mana-mana orang yang nak menyegerakan sesuatu yang patut dia tangguh dululah, tapi dia nak segera sangat, tak boleh ditegah daripada dia mendapatnya. Itu suatu kaedah fiqh. Jadi bimbang diberikan, diberi hak juga kepada pembunuh walaupun tersalah. Banyak yang tersalah ni yang selalu kita dengar di luar sana mungkin berlaku. Ingat ke Rusa tertembak rupanya ayah? Siapa yang tengok? Kan ramai pula nanti kan jadi cerita bahawa ayah pergi berburu, kata Rusa rupanya ayah balik bagi tahu. Jadi elah pula kan nanti akan datang, mana kita tahu. Sebab itu mazhab Syafi'i kita ni cukup berhati-hati. Satu kes, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, kes berlaku pada penghujung tahun 1999. Okey, kan, tapi secara sijil fara'i atau perintah pembahagian, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, boleh Google lah. Boleh cari dalam Google kes. Kalau kita lihat, kalau baca surat khabar pada tahun 2008-2009 begitulah, kes Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Okay? Kes Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, kes geologi cari gali. Okey, cari gali. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh ingatlah. Okey, boleh ingat balik. Dalam kes ini, sijil fara'i atau perintah pembahagian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Selangor Shah Alam mengatakan bahawa pada kali pertama adalah dia layak dapat harta pusaka isteri yang dibunuhnya. Okey? Yang dibunuhnya. Isteri yang dia bunuh, tetapi Mahkamah Sivil menjatuhkan dia tak bersalah kerana kewarasan akalnya tidak mencapai tahap yang dikehendaki. Maknanya kurang siuman, makna diampunkan, dirawatlah di hospital. Dia balik 9 tahun selepas itu dia memohon harta pusaka isterinya. Kalau catatan dalam surat khabar tu kurang lebih 300,000 lebih yang dipegang oleh pemegang amanah atau pentadbir, iaitu Amanah Raya. Amanah Raya membawa kes itu untuk semak semula pembahagian yang dibuat di dalam perintah ataupun sijil fara'i yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, nak buat semakan semula. Apabila dibuat semakan, Mahkamah memutuskan bahawa sekali lagi dipinda perintah yang terdahulu, kan, disemak semula perintah pembahagian terdahulu yang dibuat yang kali kedua, namanya, yakni nama Muhammad Suhaimi itu dibuang daripada perintah pembahagian berkenaan, makna tak layak dapat harta pusaka. Walaupun dia mungkin tak dijatuhkan tak bersalah kerana tak kewarasan akal dia terganggu. Contohnya lah, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk. Nak menggambar, saya buat gambaran ini kerana dah ada pengkir di Malaysia orang yang tak, kan, yang dikatakan Mahkamah Sivil tak jatuh, tak putuskan di bawah akta hukuman mati dan sebagainya, tetapi Mahkamah Syariah membuat perintah pembahagian tak layak dapat harta pusaka walaupun akalnya tidak stabil ketika itu. Tuan-tuan dan puan boleh rujuk. Nak bagi contoh pemakaian mazhab Syafi'i. Okay. Jadi mungkin ramai di luar sana, mungkin tuan-tuan dan puan timbul persoalan, habis macam mana dengan aksiden berlanggar, kan? Saya selalu menjawab, kalau sekiranya kecuaian dan sebagainya, kena lihatlah. Muktamadnya pergi kepada Mahkamah Syariah kerana nak membuang seseorang waris itu bukan senang. Kan, biar Mahkamah Syariah buat keputusan. Okey, wallahu alam, bahagian pembunuhan. Seterusnya perhambaan, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kan, perhambaan. Jadi saya ulang balik tadi pembunuhan ya. Maknanya bunuh sini, bunuh seseorang, matinya orang itu, dia dapat pusaka orang itu. Yang itu tak boleh berlaku.
Kalau dia bunuh orang lain tak timbul isu. Bukan tak timbul isu dari segi pewarisan. Timbul isu dari segi pembunuhan tu timbul lah tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Jadi kan tak timbul isu dari segi pewarisan. Okay, kena faham tu. Dari segi pewarisan. Contohnya Ali membunuh Ahmad. Ali ditangkap dan didapati bersalah dan masuk dalam penjara, tunggu hukuman gantung atau rayuan. Waris dia, isteri dia meninggal di rumah, mak dia meninggal, ayah dia meninggal, semua dia layak dapat pusaka. Dia sebagai anak, dia sebagai suami layak dapat pusaka. Sebab apa? Bukan dia yang bunuh ibunya, bukan dia yang bunuh isterinya, bukan dia yang bunuh bapanya. Yang itu tak timbul masalah dari sudut pewarisan. Yang timbul masalah yang dia bunuh orang yang bakal dia mewarisi harta, yang itu tak boleh. Seterusnya, halangan seterusnya adalah perhambaan. Yang saya tak sentuh panjanglah yang soal ini. Hamba tak layak dapat harta pusaka orang yang merdeka. Kan, pewaris dia yang merdeka tak boleh. Tapi saya tak sentuh panjang kerana tak ada masa sekarang. Yang seterusnya adalah perbezaan agama, ikhtilafuddin, berbeza agama di antara waris dengan si mati atau pewaris. Waris beragama Islam, si mati beragama bukan Islam, maka tak layak dapat pusaka. Okey. Ataupun waris beragama bukan Islam, pewaris si mati pula beragama Islam, tak layak dapat pusaka. Ayah beragama bukan Islam, anak convert ataupun tukar agama masuk Islam, maka kalau ayah meninggal, anak tak layak dapat harta pusaka ayahnya. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau anak meninggal ataupun ayah tak layak dapat pusaka anak. Begitulah sebaliknya, sebab di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafira walal kafiru muslima, atau ada matan yang lain, la yarisul muslimul kafira wala yarisul kafiru muslima, au kama qala, muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi hadis sahih lah. Maksudnya, la yarisul muslimul kafira, orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang bukan Islam, non muslim. Begitu juga sebaliknya, orang bukan Islam tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi, kalau ada berbeza agama begini, tak layak dapat harta pusaka orang yang beza agama. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Kan. Saya balik sikit lagi pembunuhan tadi. Mungkin ada saya nak tambah. Contoh, nak buat contoh supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh jelas lagi ni. Okey. Ya begini tuan-tuan dan puan-puan ya. Contoh. Saya buat contoh, anak menikam ayah. Okay? Tikam. Nak bunuh ayah lah ni bunuh. Tikam. Ayah cedera parah. Supaya kita nampak bayangan. Ayah cedera parah. Bawa ke hospital. Okay? Masuk ICU. Anak apabila begitu lari. Dikejar oleh orang kampung. Dikejar oleh polis. Aksiden, meninggal di tempat kejadian. Ayah dia layak dapat harta pusaka anak itu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan faham sebab ayah dia tak mati lagi. Kan? Jadi kan, kalau boleh berlaku dalam masyarakat kita, boleh berlaku. Contoh yang saya buatnya, anak tikam ayah cedera parah, pergi hospital dalam keadaan cedera, masuk ICU dan sebagainya lah. Okey, kan? Anak lari, dalam proses lari itu aksiden, meninggal. Okay? Meninggal. Ayah dia kemudian meninggal juga, tapi meninggal selepas daripada anak meninggal akibat kecederaan parah tadi. Anak sebagai pembunuh, tapi dia meninggal dahulu. Ayah layak dapat harta pusaka anak yang membunuhnya. Sebab apa? Sebab dia tak mati lagi ketika anak meninggal. Kan, nanti duk tanya walaupun tanam sekali kan, tapi anak tak layak lah sebab dia harta pusaka ayah, sebab dia meninggal pun meninggal
dahulu. Syarat yang pertama tadi mesti hidup, ketika mati kena kait balik. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, beza agama ini. Saya pergi halangan-halangan lain ini. Maksud apa halangan lain ini? Ada perbahasan. Kan perbezaan agama tadi ittifaq ulama. Cuma ada je pandangan dari Muaz bin Jabal mengatakan, kalau tak silap saya lah ya, salah seorang sahabat mengatakan bahawa orang Islam boleh mewarisi harta bukan Islam, tetapi bukan Islam tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Tapi itu pandangan salah seorang sahaja, tapi bukan menjadi pegangan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahawa sebagaimana yang saya sebut tadi, la yarisul muslimul kafira walal kafiru muslima au kama qala, iaitu orang Islam tak layak dapat harta pusaka si mati yang bukan Islam, begitulah sebaliknya si mati bukan Islam tidak layak mendapat harta pusaka orang Islam. Halangan seterusnya, anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf layak tak dapat harta pusaka, ada perinciannya. Sebab itu saya letak halangan lain. Kan, halangan lain. Sebab apa? Ada perinciannya. Anak tidak sah taraf atau tak sah taraf tak layak dapat harta pusaka bapa yang tak sah taraf dengannya. Tetapi anak yang tak sah taraf layak dapat harta pusaka ibunya. Sebab ibu yang melahirkannya. Jadi dia layak harta pusaka ibunya. Sebelah ibu tidak sah taraf. Kan nanti tanya makcik, anak ni anak siapa? Anak entahlah. Siapa yang melahirkan? Saya. Payah. Okey, susah. Sebab itu anak tak sah taraf tak layak dapat sebelah ayah, bapa biologi. Tetapi dia layak dapat sebelah ibu. Sebab itu orang selalu bertanya saya, Ustaz, anak tak sah taraf ni layak tak dapat harta pusaka? Saya kena tanya balik, siapa yang meninggal? Maknya layaklah. Siapa yang meninggal? Ayah yang tak sah taraf dengannya, yang bapa biologi tak layak. Sebab itu saya kata ada perincian, jangan faham secara umum. Boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Sebab itu saya kata secara perinciannya begitu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya masuk halangan lain yang ada perincian sedikit. Okay? Jadi anak tak sah taraf ni kena tengok siapa yang meninggal. Dia nak layak harta pusaka siapa? Kalau ibunya meninggal, layak sebagai ibunya. Kalau mak yang ayah dia yang meninggal, ayah mana ni? Ayah yang tak sah taraf dengan dia meninggal, dia tak layak. Kakak dia meninggal, kakak mana ni? Kakak yang sama mak lah. Kalau tak ada waris lain, layak dia sebagai waris seibu dengan kakak itu. Sebab kakak itu bapa lain. Contohnya lah, atau adiknya, seibu dia panggil. Yang seibu tak timbul isu, yang sebapa ini timbul isu. Ia tak ada bapa kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang kedua halangan lain, murtad. Sebab apa murtad saya masuk kategori lain ni? Sebabnya perbezaan agama tadi kan, kenapa tak masuk beza agama? Sebab ada perbahasan ulama. Orang Islam yang keluar daripada agama Islam diistilahkan murtad. Apabila dia murtad dalam mazhab Syafi'i, saya bahas dari segi undang-undang jenayah dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i, harta orang yang murtad hendaklah dirampas dan diserahkan kepada Baitul Mal. Ia panggil rampasan fai. Kan, rampasan perang tanpa perang. Jadi, tapi tak berlakulah dalam negara kita, tak berlakulah begitu. Oleh itu, hartanya tidak boleh diwarisi oleh siapa-siapa. Sebab diserah kepada Baitul Mal. Cuma, jumhur ulama, cuma dalam mazhab Hanafi, harta orang yang keluar daripada agama Islam diwarisi. Harta yang diperolehi ketika Islam boleh diwarisi. Harta yang diperolehi selepas dia murtad tak boleh diwarisi. Beza dia pecah kat situ. Orang
orang yang murtad yang keluar daripada agama Islam, ya. Okey. Kemudian talak bain. Yang kita dah belajar ni tuan-tuan dan puan-puan ni, saya dah huraikan di bawah perkahwinan. Talak bain, ini talak bain sama ada kubra atau sughra, talak 3, atau fasah atau khulu'. Fasah dan khulu' dikenali sebagai bain sughra, bain kecil. Kan, talak 3 dipanggil bain kubra. Walaupun iddah belum tamat, suami cerai talak 3, isterinya disahkan mahkamah talak 3, kemudian lepas pada itu suami meninggal dunia atau isteri meninggal dunia, pasangan yang hidup tak layak dapat harta pusaka walaupun iddah belum tamat. Syaratnya talak 3 itu sahlah. Begitu jugalah kalau pasangan itu dapat perintah fasakh daripada mahkamah syariah. Kan, baru dapat perintah fasakh, keluar daripada mahkamah, bukan baru file fasakh, itu lain dah dapat perintah mahkamah, perintahkan fasakh, berlaku fasakh. Okey, berpisahlah mereka, berlakulah talak, orang panggil talak bain sughra. Tak ada iddah lah. Apa tak ada iddah? Walaupun dalam iddah meninggal pasangan, okey, tak layak dapat pusaka pasangan yang hidup. Dua-dua keluar mahkamah, lepas dapat perintah berpisah, masa muka tu kiralah itu sikap masing-masing itu terpulanglah. Kan, meninggal salah seorang aksiden dalam perjalanan nak melintas jalan, yang seorang lagi tak layak dapat harta pusaka, sama ada suami atau isteri. Saya buat contoh macam ekstrim sangat je, nak suruh faham tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun dekat jaraknya, iddah tak tamat lagi, kan, tetap tak layak dapat harta pusaka walaupun iddah belum tamat. Begitu jugalah kalau seseorang itu berkahwin tetapi belum berlaku hubungan kelamin, berlaku cerai walaupun talak 1 kan, berlaku cerai, tak berlaku hubungan kelamin, berlaku cerai walaupun talak 1, dipanggil talak bain sughra. Sebab apa? Sebab wanita ini tidak ada iddah, kan, tak ada iddah. Kemudian lepas bercerai, suami mati, kan. Lepas bercerai seminggu 2, suami yang cerai tadi mati, isteri tak layak dapat harta pusaka. Sebab apa? Tak layak, iddah pun tak ada, kan. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan faham ya. Okey, itu perincian. Yang beza agama sedikit lagi saya ulang sebelum saya menjawab soalan. Saya nak habis kat slide ni, 3 slide sahaja. Panjang huraian. Tuan-tuan dan puan-puan nampak pendek je. Allah, pendeknya. Sekejap je kok malam ni. Tak, rupanya tuan-tuan dan puan-puan ya. Beza agamanya begini ya. Kalaulah ayah dia memeluk agama Islam, anak dia tak, ayah dia meninggal dunia. Saya nak buat contoh, ayah dia meninggal dunia pukul 10 pagi. Anak memeluk agama Islam pukul 2 petang. Anaknya yang bukan Islam memeluk agama Islam pukul 2 petang. Anak yang memeluk agama Islam pukul 2 petang tak layak harta pusaka ayahnya yang meninggal dunia pukul 10 pagi, kerana ketika ayah meninggal dunia dia berbeza agama. Kena faham tu. Sebab syarat nak dapat pusaka tak dipenuhi tadi. Syarat dia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan nampak ya. Di sini. Kan. Saya rasa sampai di sini dahulu untuk saya cerita bab slide. Bab slide kita sambung tajuk minggu berikutnya, insya-Allah diberikan kelapangan, dipanjangkan usia, kan. Insya-Allah kita sambung lagi kuliah kita. Saya bukan habis dah ni ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak fokus kepada soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan ni. Nanti tuan-tuan dan puan-puan kata apalah tak jawab lagi soalan saya ni, malah ikutlah. Tak naklah. Okey, tak naklah begitu. Okey, saya fokus kepada soalan yang 2 minggu lepas tuan-tuan dan puan-puan ya. Soalan yang 2 minggu lepas dulu. Yang mungkin ada di kalangan yang bertanya kat sini. Saya ada pihak Urustia ni baguslah. Dia kumpul soalan yang saya tak jawab lagi minggu lepas supaya ada respon. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Saya pergi sedikit apa istilah denda tersebut itu ya. Okey, soalan yang minggu lepas ni. Di sini saya rasa dia tanya berkaitan dengan istilah yang lepas itu. Saya rasa di sini istilah ghurrah, denda keguguran janin akibat jenayah.
Ghurrah, ghin, ra, ta malbutah. Tulis Jawinya ghurrah dia panggil. Mungkin ada yang saya sebut mungkin terlepas dengar atau tak biasa dengar. Ghurrah, denda akibat keguguran janin. Ghurrah janin ni berapa? Kan berapa? 5 ekor unta ulama duk bahas. 5 ekor unta atau 1/20 atau 5% daripada denda diat orang bunuh orang yang dah bernyawa lah orang atas dunia. Okey, bunuh orang atas dunia kena 100 ekor unta. Kalau dalam ringgit Malaysia ada satu kajian dalam ringgit Malaysia kurang lebih dalam 38,900 ketika tahun 2018 dibuat kajian tu. Berapa nilai 5 ekor unta tu? Kena bayar 38,000. Mungkin sekarang dah jadi 40,000. Sebab dia nilai dari segi dinar atau dirham. Okay. Boleh tuan-tuan dan puan-puan saya sambung lagi. Itu dikatakan ghurrah. Kemudian soalan berikutnya, bagaimana kalau seseorang itu telah disahkan mati? Ini yang saya kata tadi. Disahkan mati tetapi didapati hidup selepas itu, bukan disah. Kalau sah mati dah kambuh, biasa payah dah nak hidup. Kan biasanya lah. Yang maksud ni mungkin rakan kita bertanya ni, yang diputuskan oleh pihak mahkamah mati. Tiba-tiba bagaimana dengan harta orang tersebut? Mati tetapi didapati hidup selepas itu. Sama ada mati atau hidup selepas itu. Dia beza. Mati hakiki, dah ditanam, dikebumi, semua orang saksi. Namun kemudian 3-4 hari orang gali balik hidup. Yang itu mati hakiki. Hartanya tak sempat bagilah biasanya. Kan? Tak sempat nak bahagi. Kalau dah dibahagi dah oleh kerana mati hakiki, tak perlu pulang balik lah. Okay? Walaupun dia hidup 3-4 hari lepas itu, kalau dah terambil, tak wajib pulangkan kerana matinya hakiki. Kan contoh, sebab kita ambil harta dia tu, ambil untuk urus jenazah dia, bayar upah orang gali kubur, bayar apa ni jenazah dia bawa balik dan sebagainya. Awak belanja segera dah tu harta dia. Kemungkinan kan mandi kain kapan dah beli apa semua dah tanam, kan dengar kan mimpi rasa macam hidup, pergi gali balik hidup betul. Dan contoh, tapi hakikatnya dia sudah ada awalnya mati hakiki dah bagilah. Okey, maka tak yang berbaki lah. Okey, dia boleh ambil kalau ada lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau yang diputuskan mati oleh mahkamah, ini perbahasan. Mahkamah putus mati, presumption of death order, perintah anggapan kematian kita panggil. Apabila mahkamah putuskan mati, maka waris yang hidup ketika itu boleh membahagikan harta pusaka. Ada ulama membahaskannya ada empat keadaan, tuan-tuan dan puan-puan. Ada 4 keadaan. Orang yang hilang itu muncul kembali sebelum diisytiharkan mati. Orang hilang belum isytihar mati, dia balik. Okey. Keadaan yang kedua, orang yang hilang itu muncul setelah dia diisytiharkan mati tapi harta belum dibahagikan. Yang ketiga, muncul kembali orang yang hilang itu setelah diisytiharkan mati selepas harta diagihkan tapi belum digunakan. Oleh waris, agih waris tak belanja lagi, balik dia. Kan? Yang keempat, muncul setelah diisytiharkan mati selepas harta diagihkan dan telah digunakan oleh waris. Yang pertama, keadaan yang pertama tadi muncul sebelum isytihar mati, baru faikih ke mahkamah, mahkamah belum sempat putus, balik dia. Kan contohnya. Dan yang kedua, muncul setelah mahkamah isytiharkan mati, mahkamah memutuskan dia mati. Lepas itu dia balik, harta tak agih lagi. Dua keadaan ini sepakat ulama pulang kembali hartanya kepada dia. Sepakat ulama semua. Keadaan yang ketiga dan yang keempat ini, yang ketiga mungkin dah belanja tapi ada baki, dan yang keempat mungkin habis. Secara umumnya jumhur ulama mengatakan, termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mengatakan, mengatakan bahawa orang yang hilang apabila muncul kembali selepas diputuskan, hartanya sudah dibelanjakan. Kalau ada baki, ambil baki je lah. Kalau dah tak ada baki, habis tak adalah.
Di situ cuma khilaf ulama lah dalam mazhab Syafi'i, mafqud yakni orang yang hilang berhak menuntut baki sahaja kalau ada. Okey, yang dah digunakan oleh waris berdasarkan pembahagian yang diputuskan kematiannya oleh pihak mahkamah, maka bahagilah waris-waris hartanya, maka dibelanjalah oleh waris-waris, habis tak wajib waris ganti kerana keputusan itu dibuat oleh pihak mahkamah, bukan dibuat di rumah. Kalau buat di rumah kena agih, kena ganti. Sebab itu hati-hati, ingat, saya mimpi ayah saya dah meninggal, Ustaz. Ayah awak ke mana pergi? Dia nelayan, dipukul badai, kan, karam di tengah laut, tak balik-balik. Saya mimpi dah meninggal berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun? Ya, 10 tahun. Saya bahagi dah harta-harta dia, tiba-tiba balik, wajib ganti. Kan? Sebab keputusan di rumah, bukan keputusan di mahkamah. Okey. Sikit lagi tuan-tuan, itu saya rasa mungkin terjawab soalan saudara atau saudari yang bertanya lah. Okey. Kemudian, Doktor, apa hukum melengahkan bahagi harta pusaka? Saya dah jelas dah rasanya minggu lepas, 2 minggu lepas. Hukumnya kembali kepada masing-masing waris. Adakah lengah ini mengganggu hak orang lain, hak waris lain? Tak ada masalah. Adakah lengah ini kan kita dah mengganggu sekat hak orang lain? Semua setuju nak tangguh, tak timbul isu besar lah. Tetapi terbaik, kerana harta amanah kita nak guna secara yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cuma bergantung kepada situasi. Kalau ada orang nak suruh bahagi, betul, yang A kata saya nak bahagian saya, B kata tak boleh, kita tangguhkan dulu. Sebab apa tangguh? Tak ada alasan, saja je nak tangguh. Maka itu salahnya. Kan, di situ salahnya. Tapi kalau A kata kita tangguhlah dulu, anak-anak waris-waris yang lain kata okey, tangguh je lah, kan, tak ada masalah kami, nanti sampai masa kita selesailah, tak ada masalah. Semua waris setuju. Cuma jika harta yang ditangguhkan itu mengganggu pula hak orang lain, tanah yang tidak diagih, naik semak samung, mengganggu tanah sebelah, di situ barulah bermasalah lah. Saya kata tadi, salah kerana melengahkan. Tetapi kalau lengah dan kebun itu tetap terjaga, cuma tak bahagi je lagi, kan, waris-waris pakat-pakat je lah, upah orang jaga, upah orang ambil hasil dan sebagainya, kan, contoh, itu tak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okay. Kemudian soalan lain lagi, saya jawab yang minggu lepas je dulu, ya. Nanti saya sambung yang ditanya ni, sebab takut nanti tertunggu-tunggu kawan-kawan kita ni, kan. Bagaimana kalau seorang, okey, saya dah jawab soalan tu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana kalau ada orang tu tak maklum dengan ilmu faraid, dia dah terpakai duit itu, maknanya duit harta pusaka lah, bolehkah dia ganti? Boleh. Kalau boleh, dia tanya terus tu, kalau boleh, macam mana jika orang yang sepatutnya terima itu mati dah, meninggal dunia? Macam kita berhutang lah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. A berhutang dengan B. Ketika B masih hidup, A tak berkelapangan nak bayar kepada B. Tiba-tiba kita dapat tahu B mati. Adakah hutang itu tak perlu bayar? Begitulah, kena bayar. Kita kena bayar kepada waris-waris si B. Waris-waris si B bahagilah ikut faraid hutang yang kita bayar itu. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Saya rasa habis dah soalan yang tuan hamba tu suami atau isteri atau kedua-duanya. Wanita pun boleh memiliki hamba, lelaki pun boleh memiliki hamba. Kalau lelaki membebaskan hamba, hambanya merdeka, ada harta, tidak berwaris, kembali harta itu kepada bekas tuannya. Kalau perempuan, bekas puannya. Lelaki ke perempuan tak ada masalah.
Boleh. Kalau suami isteri memiliki hamba, kan contoh, tengoklah perkongsian hamba tu macam mana. Kan, dapat separuh seorang ke macam mana. Hamba suami yang beli, cuma berkhidmat kepada isteri. Jadi hamba tu hamba suami. Contohnya lah. Jadi saya tak bahas panjang bab hamba tu. Kalau bahas panjang-panjang kan nanti tak berpijak juga di Malaysia lah. Cuma kita tahulah hukum sedikit memadai. Okey, saya kembali kepada soalan kita pada yang kali ini. Ada lebih kurang 5 minit lagi insya-Allah. Okey. Soalannya daripada Puan Syarifah Mak Ali. Okey, soalan dia. Seorang suami meninggal dunia kemalangan jalan raya, telah meninggalkan 2 orang isteri dan 3 anak dari isteri pertama, 2 dari isteri kedua, makna 5 lah anaknya. Saya tak tahu lagi laki ke perempuan anak ni. Okay. Arwah telah mendapat pampasan wang insurans akibat dari kemalangan tersebut. Isteri pertama telah mengambil semua wang pampasan tersebut. Panjang semua tu habislah, maksudnya banyak sikit pun. Tanpa memberi bahagian kepada isteri kedua dan anak-anaknya, anak dengan isteri kedua. Okey, adakah isteri kedua layak mendapatnya dan apakah hukumnya isteri pertama tidak membahagikan pampasan tersebut seperti yang dikehendaki oleh hukum faraid? Yang pertama, kena kenal pasti dahulu. Saya tak tanyalah anak ini lelaki ke perempuan, tak apa. Tak, sebab nak tanya tentang pampasan sahaja, bukan nak tanya tentang pecahan faraid lagi. Kalau pecahan faraid kena tahulah anak lelaki atau perempuan. Yang pertama, pampasan ini dibayar oleh siapa insurans ini? Kalaulah insurans ini diambil oleh suami ketika masih hidup dan diletak isteri pertama sebagai penama, isteri pertama kena agih ikut faraid. Okey, boleh faham ya? Saya nak tahu pampasan insurans ni diambil daripada mana. Yang ini kita akan bincang sekali lagi. Apa itu harta pusaka? Semua saya jawab secara umum. Insurans pula kena tengok Islamic insurans ataupun tidak. Itu satu. Kalau sekiranya saya katakanlah handaikan Islamic insurans lah, senang dulu. Okay? Kalau sekiranya suami ambil takaful ataupun Islamic insurans, letak nama isteri pertama sebagai penama, meninggal, isteri pertama dapat kena agih ikut faraid. Jadi kalau ikut faraid, isteri kedua layak, anak isteri kedua layak. Okey, jelas ya? Itu. Tetapi kalau pampasan itu diberi oleh syarikat, bukannya suami. Syarikat dia, mungkin dia masuk dulu atas dasar harta syarikat. Pampasan dia panggil, pampasan syarikat. Itu bukan harta pusaka. Terpulang kepada syarikat nak beri kepada siapa yang layak. Jadi itu kita akan bahas nanti. Kalau sekiranya suami mengambil insurans atau Islamic insurans ini, letak isteri pertama dan anak-anaknya sebagai penerima hibah, maka dia sajalah. Maka isteri kedua dan anak-anak isteri kedua tak layak dapat kerana harta itu sudah jadi hibah. Jadi kalau saya nak jawab, kena pergi kalau lah, kena tengok apa ni bentuk takaful ataupun insurans itu. Kena jawab kalau, sebab saya tak tahu apa ni polisinya macam mana dan sebagainya. Itu sebab tu saya kena jawab kalau. Saya tak confirm. Okey, seterusnya, okey, moga boleh menjawablah soalan itu. Kena tengok kepada takaful tu dulu. Ataupun pampasan itu dibuat daripada mana. Sebab ada tempat kerja, pampasan orang bagi kepada syarikat, dia ambil takaful untuk pekerja-pekerja dia. Yang bayar takaful syarikat, bukannya pekerja. Kan? Untuk syarikat beri cover nanti apabila berlaku kepada pekerja, nak bagi pampasan. Syarikat ambil atas nama syarikat. Kan? Jadi kalau syarikat yang bagi kepada itu tak jadi harta pusaka. Jadi kena lihat kepada polisi syarikat yang membahagikan pampasan itu. Itu saya kata tu. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Khairul Azman AD. Okey. Kan? Katalah si anak tidak sengaja bunuh ayah dan tidak layak jadi waris. Tapi waris-waris lain kesemua kemudian setuju juga untuk bagi juga harta itu kepada pembunuh anak itu. Anak yang membunuh itu boleh ke? Perlu sijil faraid ataupun sendiri-sendiri. Okey, serah yang pertama tuan-tuan dan puan-puan ya.
Faraid kena tahu sebab harta apa perlunya perintah faraid, sijil faraid ini kerana dia nak diguna pakai kepada harta yang bersifat pentadbiran. Maksudnya duit nak keluar dalam bank. Okey, kan? Dia perlu kepada sijil faraid dan kemungkinan pejabat tanah nak sijil faraid dalam pembahagian harta pusaka walaupun mereka setuju nak buat muafakat. Apabila di dalam sijil faraid itu tidak tersenarai nama anak sebagai pembunuh, maka apabila sampai di pejabat tanah kalau melibatkan tanah untuk harta pusaka kecil yang kurang daripada 2 juta, pejabat tanah tak akan panggil pun anak itu dah kerana dia bukan waris. Sebab panggil hanya waris untuk pergi ke pejabat tanah. Tetapi apabila waris-waris yang layak dapat itu balik ke rumah nak bahagi kepada anak itu terpulang, boleh. Nak bagi kat ustaz pun boleh, apatah lagi anak itu. Contoh, dah jadi hak dia. Tetapi hukum asalnya faraid dia tak layak. Habis yang dia dapat itu pemberian adik-beradik kepada dia, bukan harta pusaka. Pemberian harta tu dah dapat kat adik kata dah awak ni bunuh dia tapi kami tak sengaja, betul memang tak sengaja, kami nak bagi hak awak kepada awak. Hak siapa tu? Hak saya, bahagian saya. Tapi bukan harta pusaka dari asal lah. Boleh tuan-tuan, boleh Khairul Azman ya. Itu dikatakan apa ni, pembunuhan. Dari segi umumnya dia tak layak ya. Tetapi kalau waris nak beri atas persetujuan dia, tak ada masalah. Kalaulah dia ada 5 adik-beradik, yang ini yang membunuh tersalah tadi, 4 lagi ni, 2 setuju nak bagi, 2 setuju tak setuju bagi. Yang 2 ni boleh bagi bahagian dia, yang 2 ni jangan usik lah. Jangan paksa. Tak ada paksaan dalam pemberian. Pemberian mana boleh paksa? Faraid adalah paksaan, tak nak beri kena beri. Sebab hukum faraid, itu kena beza tu. Pemberian tak ada orang paksa. Jadi jangan paksalah tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata apalah kita semua setuju nak bahagi. Jangan paksa. Sebut dah bahagi. Bagi. Bahagi takkan kita boleh paksa orang. Supaya faham tuan-tuan dan puan-puan. Okey, alhamdulillah. Rasanya boleh menjawab. Jika harta diberi faraid selepas lebih hampir 20 tahun. Ni Azimah Hussein tanya. Okey, pakcik saya bermimpi. Kan mimpi tadi. Arwah datuk saya mengarahkan harta dibahagi secara merata. Nasib baik pakcik itu mimpi. Kalau ustaz pula mimpi supaya tak diagih sama rata. Jenuh. Boleh faham, nak bagi tahu mimpi tidak boleh dijadikan sumber hukum. Kan? Maksudnya mimpi tak boleh jadi sumber hukum. Maksudnya nak agak tak akal ya. Okey, walaupun yang mimpi di Mekah depan Kaabah ketika tawaf habis tahu rehat sekejap, terlelap mimpi walaupun depan Kaabah. Tapi boleh ambil iktibar. Yang iktibar cerita lain yang saya kata nak buat hukum tadi. Okey, nak buat hukum. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, nak buat hukum tak boleh. Tidak ramailah, esok orang lain pula mimpi, lusa orang lain, itu baru pakcik dia, pak long dia belum lagi. Kan contoh. Okey, jangan marah ya. Azimah kata pertama tadi nak menjawab soalan supaya kita lebih memahami. Aiman Anakiumi. Okey, Aiman Anakiumi kata assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Aiman. Adakah jika hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap warisnya, dia layak terima pusaka dari waris tersebut? Siapa hakim ini? Hakim ni hakim mahkamah, bukan nama dia hakim. Kan Abdullah Hakim tak akan tu. Okey, hakim mahkamah, contoh di mahkamah mana ia menjadi hakim, anak dia ini dia yang menjatuhkan hukuman mati, tak layak dapat harta pusaka. Itu dikatakan dalam mazhab Syafi'i bunuh dengan hak sekalipun tak layak. Walaupun di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan rufi'al kalam an salasah, tetapi hadis ini tidak terpakai dalam hukum faraid, itu terpakai dalam hukum jenayah terutamanya lah. Kalaulah seorang kanak-kanak membunuh tidak dikena bunuh balas. Di situ bukan beri kesan kepada hukum faraid.
Mazhab Syafi'i dah bahas. Mungkin tuan-tuan tertanya, macam mana hadis itu? Jika seorang kanak-kanak, orang gila kan, orang yang pitan singgah kan, kanak-kanak hatta yastaiqaza kan, orang yang tidur hatta sehingga dia sedar kan, pitan dan sebagainya kan, gila dan sebagainya, tak layak kan? Ada hadis tu kan. Hadis ini kalau menyentuh hal jenayah tidak dikenakan hukuman jenayah itu ke atas dia, tetapi pusaka tidak terkena. Sebab itu kalau baca kitab lama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa apa ni, ada satu kitab yang saya baca tu, saya baca sikit ya tuan-tuan dan puan-puan. Iza saqatal mutawarisani min uluwin ila asfalin famatal asfalam yarishul a'la. Okey, bahasa Arab tu. Iza saqatal mutawarisani min apa ni, iza saqatal mutawarisani min uluwin ila asfalin lam yarishul asfal. Jika sekiranya adalah dua orang ini saling mewarisi, dalam kitab tu kata, jatuhlah seseorang, timpa orang di bawah, matilah orang di bawah, lam yarishul a'la, orang atas tak layak dapat pusaka. Bukan dia sengaja pun, tertidur, jatuh, katil double decker. Itu dalam kitab. Okay? Cuma sebab itu saya kata tadi, cuma pengesahannya perlu rujuk kepada mahkamah syariah. Sebab kita tak boleh nak buat pengesahan begitu. Sebab nak keluar perintah faraid nanti mahkamah syariah, senarai waris kita kena masukkan. Itu maksudnya. Jadi secara umumnya pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi mengatakan tidak ya. Maliki tidak. Bunuh dengan hak ini. Tapi dalam pandangan sahabat jawab yang Aiman tanya ini, dalam pandangan mazhab Syafi'i tak boleh. Hatta menjadi saksi sekalipun, sebab daripada kesaksian itulah menyebabkan dia dihukumkan mati. Maka saksi itu kalau dia waris tak layak dapat harta pusaka orang yang dihukumkan mati. Habis macam mana nak tegakkan undang-undang? Di situlah perbahasan ulama ya. Ini kita bincang bab itu sahaja. Sebab saksi ni dipanggil oleh pihak mahkamah dan sebagainya, tak beri kesaksian pula, masalah dan sebagainya. Semua saya sebut dah awal-awal tadi, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang cukup hati-hati. Bimbang-bimbang dia mereka dan sebagainya. Kan? Bimbang-bimbang. Jadi dia jaga awal dulu. Jaga awal dulu. Tetapi secara umumnya kita pulangkan kepada mahkamah syariah kita dalam menentukan dia layak atau tidak waris. Cuma saya baca tadi dalam kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Lagi soalan, ada lagi ke soalan daripada rakan-rakan kita? Last, ada lagi atas lagi, ada lagi. Okey, satu lagi pak cik saya dah ada 3 soalan malam ni ya. Okey. Okey, saya rasa dah mungkin dah terjawab semua. Terima kasih kepada sidang penonton dan pendengar. Alhamdulillah, nanti kita sambung lagi. Slide ini ada bahagian yang agak penting lagi ya. Yang penting semua kita belajar ni. Slide yang sambung lagi ya, berkaitan kategori harta pusaka tu. Apa dia yang kita katakan harta pusaka. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada sidang penonton. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata dalam kelajuan saya bercakap. Biasalah tuan-tuan dan puan-puan, tersalah itu perkara biasa. Saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.